1.0 Pengenalan. Selat Melaka merupakan kawasan atau laluan yang tidak asing lagi dalam dunia perdagangan alam Melayu, di mana kawasan Selat Melaka ini diguna pakai oleh pedagang-pedagang antarabangsa yang datang daripada timur ke barat. Bukan itu saja, kawasan-kawasan di Selat Melaka menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada para pedagang yang datang daripada timur dan barat. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuklah membekalkan barangan-barangan segar dan makanan kepada pedagang yang berlayar dalam jarak yang jauh. Secara umumnya, Selat Melaka merupakan kawasan Kepulauan Melayu Indonesia. Kawasan ini terletak di persimpangan perjalanan yang menghubungkan antara benua India dan tanah besar China. Pada mula penubuhan pelabuhan-pelabuhan di Selat Melaka, kawasan ini diterajui oleh kerajaan-kerajaan Melayu, misalnya Kerajaan Melayu Melaka, Kerajaan Aceh dan Kerajaan Johor Riau. Namun selepas penjajahan berlaku, kawasan pelabuhan di Selat Melaka ini jatuh ke tangan kuasa asing, misalnya Belanda dan Portugis. Bukan itu saja, di kawasan-kawasan pelabuhan di kawasan Selat Melaka terdapat juga pelabuhan-pelabuhan entrepot yang banyak menyediakan perkhidmatan, misalnya perkhidmatan baiki kapal dan perkhidmatan menjual barangan mentah. Bukan itu saja, pelabuhan-pelabuhan entrepot ini menyebabkan kawasan Selat Melaka menjadi tumpuan untuk menjalankan aktiviti jual beli dan aktiviti perdagangan. Dari segi jenis pelabuhan di pesisir Selat Melaka, yang terdapat 8 antaranya. Mentala merupakan kerajaan awal yang berkembang sebagai pusat perdagangan di pesisir Selat Melaka. Kerajaan ini juga dibina sekitar abad ke-5 Masihi, terletak di tebing sungai Batanghari yang berhadapan dengan Jambi. Catatan Cina telah dibuat pada kali pertama apabila mula disebut sebagai Kantoli, iaitu Kuntala pada tahun 441 Masihi dengan telah menghantar perwakilan ke utusan Cina. Utusan kedua telah dihantar pada tahun 445 ketika kerajaan itu diperintah oleh seorang raja bernama Sri Waranendra pada tahun 454 hingga 456. Beberapa utusan lain telah dihantar ke China pada abad ke-6. Daripada catatan Cina itu juga, nampaknya kerajaan ini telah menjalankan perdagangan hasil dibawa dari Asia Barat, samping dengan barang sendiri. Barang-barang itu juga mungkin merupakan daripada Dupa, Mur dan kemudian dari Asia Barat, dan Gaharu, kemudian serta Kapobaros dari Kepulauan Negara yang merupakan barang-barang yang dimati oleh China. Dari segi Melayu Jambi, perkembangan kerajaan ini apabila beliau berjaya menempatkan pelabuhan di pesisir Selat Melaka dengan dipanggil sebagai Pelabuhan Jambi dan Pelabuhan Palembang selepas penubuhannya. Melayu telah memainkan peranan dan tanggungjawab menjadikan sebuah pelabuhan perdagangan dan persinggahan kapal-kapal yang di Selat Melaka antara China dengan India. Laporan IC juga mengatakan bahawa pengambilan tahta daripada pelabuhan Melayu telah diambil oleh kerajaan Sriwijaya, telah memantapkan lagi sistem pelabuhan di sana dan kedudukan yang sejid menyebabkan mereka mengambil alihan pelabuhan tersebut. Yang ketiga, Kedah. Kedah terus maju sebagai sebuah pelabuhan entrepot di bahagian utara semenanjung Tanah Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana nama kerajaan ini telah disebut dalam sebuah puisi Tamil iaitu Pati Napalai yang ditulis pada sekitar abad kedua hingga 3 Masihi. Dikatakan dulu pada pelabuhan ini adalah yang disebut sebagai Kalagam yang telah dibawa barang-barang tertentu ke kota Puhang. Tapi juga Kedah telah menjadi sebuah pelabuhan yang penting sejak abad ketiga lagi kerana dikenali oleh orang Cina sejak awal lagi. Kedah telah menjadi pelabuhan persinggahan bagi pendeta Buddha Cina dalam perjalanan mereka ke India. Yang keempat adalah Samudra Pasai. Sebuah kerajaan yang dipengaruhi oleh agama Islam telah muncul bahagian pesisiran timur Sumatera Utara. Kerajaan itu dikenali sebagai Kerajaan Sumatera. Kerajaan ini dikatakan telah ditubuhkan pada sekitar abad 1042 Masihi dan pemerintahan pertamanya ialah Marwahgiri ataupun Maharaja Mahmud Shah. Semasa pemerintahan Raja kelima Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan Samudra Pasai ini telah berkembang dengan pesat.
Wilayah kekuasaannya meliputi kawasan Jambu Air, Jumpa, Samalanga, Borobudur di bahagian utara di Pulau Sumatera. Kerajaan ini juga mempunyai hubungan dengan China dan kerajaan Islam yang besar di barat seperti kerajaan Mesir, Parsi dan Yahya. Samudra Pasai ini juga telah menjadi sebuah pelabuhan persinggahan yang penting bagi kapal-kapal yang berlayar antara India dengan China. Ketika itu pelabuhan ini telah dapat menyaingi beberapa buah pelabuhan yang berhampiran seperti Kedah dan Lambri. Menurut catatan China juga, Samudra Pasai ini juga pernah menghantar utusan ke istana China pada tahun 1282 Masihi. Apabila masuk ke abad 14, Samudra Pasai ini telah mengatasi kepentingan semua pelabuhan yang berada di pesisir Selat Melaka. Seterusnya, saya akan turut menjelaskan jenis-jenis pelabuhan di Selat Melaka. Yang pertama ialah Pelabuhan Melaka. Lokasi Melaka di Selat Melaka menjadikan tempat strategik, iaitu terletak di bahagian tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Pelabuhan juga terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut, membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat. Kerajaan Melaka mempunyai sistem pengurusan tersendiri yang tersusun dalam mengendali pelabuhannya. Kerajaan Melaka mempunyai sistem pelabuhan perkapalan, sistem cukai, kemudahan prasarana, serta menjaga keselamatan pedagang, kaedah perniagaan dan mata wang yang digunakan. Pelabuhan Melaka berperanan sebagai pusat entrepot yang menjadi tumpuan pedagang dari timur dan barat. Kesibukan di Melaka dapat dilihat daripada catatan Tom Pires, di mana Pelabuhan Melaka biasanya terdapat 84 bahasa yang dituturkan. Setiap bahasa mempunyai isi yang berbeza. Bahasa Melayu menjadi bahasa perdataan di dalam menjalankan urusan perdagangan di Melaka. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di Asia Tenggara. Seterusnya ialah Pelabuhan Aceh. Sultan Iskandar Muda merupakan Raja Kerajaan Aceh, berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan dalam perdagangan. Ini kerana mempunyai kedudukan strategik di Pulau Sumatera bahagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan antarabangsa pada masa itu. Aceh memegang peranan yang sangat penting sebagai daerah transit barang-barang komuniti dari timur ke barat. Komuniti dagang dari Nusantara Aceh juga dikenali sebagai daerah pertama masuknya agama Islam ke Nusantara. Para pedagang dari Arab, Saudi Arabia, Turki, Gujarat dan India yang beragama Islam singgah di Aceh dalam perjalanan mereka sebagai komuniti dagang dari Nusantara seperti lada, pala, cengkeh dan rempah ratus yang lain. Aceh yang terletak di jalur pelayaran ini merupakan daerah yang pertama yang mereka singgah di Asia Tenggara. Seterusnya ialah Johor Riau. Johor Riau terletak di selatan Melaka, menjadi pemangkin kepada perdagangan di dunia Melayu. Telah bertindak sebagai pusat perdagangan di kawasan Selat Melaka di dunia Melayu Riau. Telah diperintah oleh Bugis yang terkenal dengan sifatnya yang tekun dan kepandaiannya dalam urusan perdagangan, maka telah menyebabkan perdagangan berkembang semula menjadikan Riau pusat perdagangan yang utama di Selat Melaka. Johor Riau menjadi bandar pelabuhan yang penting menghubungkan pedagang dengan kawasan pedalaman Sumatera. Kawasan pedalaman Sumatera juga kaya dengan bahan mentah seperti hasil bumi yang mengeluarkan barangan dan produk dari hutan emas, contohnya emas dan lada hitam. Oleh itu, Johor menjadi perantaraan bandar pelabuhan yang amat penting berhubung dengan kawasan pedalaman dengan dunia luar, termasuk jaringan dengan bandar pelabuhan Melaka yang merupakan bandar-bandar utama yang penting serta juga menghubungkan rangkaian perdagangan timur dan barat. Riau menjadi pemangkin yang utama dan mempunyai jaringan yang rapat dengan Melaka. Terdapat banyak kapal berlabuh di pelabuhannya dan akhirnya Johor Riau merupakan pengganti kepada jaringan di Melaka. Seterusnya saya akan menjelaskan pelabuhan yang terdapat di Jawa.
Di Laut Jawa, bandar pelabuhan yang penting dan utama ialah Batavia, Cirebon, Semarang, Juana, Gerisik dan bandar-bandar pelabuhan Makassar yang terletak di bahagian tenggara gugusan Kepulauan Melayu Indonesia. Bandar pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang berperanan penting memasarkan barangan seperti rempah, hasil laut dan hutan. Batavia seperti yang disebut di atas merupakan bandar pelabuhan yang pusat pentadbirannya adalah Belanda di bahagian timur. Batavia menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan pedagang di Laut Jawa dengan pelabuhan di Tanah Besar China. Bandar pelabuhan di Tanah Besar China seperti Amoy, Canton dan Macao hanya mempunyai hubungan rapat dengan pedagang daripada Nusantara yang berpusat di Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan meneruskan pembentangan ini dengan melihat kesan pelabuhan terhadap aktiviti perkapalan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kemajuan pesat dalam perdagangan di Selat Melaka turut memberikan impak pelabuhan terhadap aktiviti kebiasaannya kapal-kapal yang digunakan bagi membawa barang dagangan dari pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Kesan yang boleh kita lihat daripada aktiviti jenis perkapalan adalah kapal jong. Kapal jong ini dikatakan berasal daripada kawasan Pegu dan kapal tersebut akan dijual di Melaka sebaik saja barangan dagangan jual dihabis. Perahu Nusantara ini dikatakan menjadi punca pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan interport. Perahu-perahu tersebut kebanyakannya dikendalikan oleh nakoda daripada Aceh, Bugis, Melayu dan Cina. Perahu inilah yang telah membawa hasil dagangan dari Selat Melaka untuk diperdagangkan ke Melaka, bahkan ianya juga turut membawa barangan dagangan import dari Melaka ke kawasan-kawasan yang berdekatan dengannya. Hal ini boleh membuktikan bahawa perahu-perahu Nusantara ini telah banyak memberikan sumbangan terhadap pelabuhan Selat Melaka, malah ianya membawa pelbagai barangan dagangan ke kawasan pelabuhan dengan selamat dan aman. Kesan yang seterusnya adalah menyeragakan sistem pelaut, di mana sistem pelaut ini dapat memudahkan urusan perdagangan, pentadbiran dan pelabuhan dan juga aktiviti perkapalan. Oleh itu terdapat wujudnya jawatan-jawatan yang penting seperti yang Syah Bandar, di mana Syah Bandar dikenali sebagai Raja Pelabuhan. Sebagai contohnya di Melaka, terdapat 4 orang Syah Bandar yang mana masing-masing bertanggungjawab ke atas kapal-kapal dagang sepertinya daripada Jugerat. Tugas-tugas Syah Bandar ni adalah untuk pemungut cukai ke atas kapal dan perahu yang datang berniaga. Dan juga Syah Bandar juga bertanggungjawab dalam untuk memeriksa segala perahu dan kapal dan aktiviti perdagangan di pelabuhan. Jawatan yang seterusnya adalah Laksmana, di mana Laksmana dikenali sebagai Raja di Laut. Beliau adalah merupakan Ketua Angkatan Tentera Laut, di mana mereka bertanggungjawab dan mengawal dan menjaga keamanan menerusi laut. Kesan yang seterusnya adalah memperkasakan Undang-Undang Laut Melayu dan Pelabuhan. Undang-Undang Laut tersebut lahir daripada aktiviti perdagangan. Antaranya adalah Undang-Undang Laut Melaka yang merupakan undang-undang terawal, di mana wujud ketika zaman Sultan Mansur Shah, Sultan Mahmud Shah dan Bendahara Seri Maharaja. Undang-Undang Laut Melaka mempunyai 25 pasal, di mana ia membincangkan secara khusus tentang maritim serta prosedur nautika mengenai hal ehwal pelayaran kapal dagang. Di dalam Undang-Undang Laut Melaka juga turut menerangkan tentang gelaran dan tanggungjawab seperti nahkoda, jurumudi dan lain-lain lagi. Selain daripada Undang-Undang Laut Melaka, terdapat juga Undang-Undang Laut
lain seperti Undang-Undang Perahu dan Undang-Undang Berlayar dan juga Undang-Undang Pelabuhan dan Undang-Undang Pelabuhan Kedah dan Aceh. Boleh dikatakan semua undang-undang yang wujud di Selat Melaka ni adalah berasaskan kepada Undang-Undang Laut Melaka. 4.0 cabaran yang wujud di Selat Melaka ketika era perdagangan. Antara cabaran yang wujud di Selat Melaka adalah ancaman lanun. Lanun bermaksud perompak laut dan sekiranya diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, lanun dikenali sebagai pirates atau piracy. Kebiasaannya, pirate atau lanun ini merampas harta ataupun barang dagangan milik orang lain tanpa sebarang persetujuan. Mereka menceroboh perairan serta wilayah negara lain untuk melakukan kegiatan rompakan terhadap kapal-kapal yang lalu di kawasan Selat Melaka. Bukan itu saja, kebiasaannya lanun-lanun ini menetap di sekitar Pulau Mindanao, iaitu pulau yang terletak di selatan Filipina. Berdasarkan catatan daripada seorang penggemar barat iaitu Tommy Pires, rompakan di laut ini sudah berlaku sejak kedatangan awal para mesyuarat ke Singapura. Hal ini memperlihatkan bahawa aktiviti pelanunan ini bukanlah sesuatu yang baru kerana ia telah berlaku ketika awal kedatangan para mesyuarat ke Singapura. Bukan itu saja, sekitar abad ke-14 sehingga abad ke-19, aktiviti pelanunan ini memperlihatkan pelibatan daripada masyarakat Minangkabau, Bugis dan Lampung. Hal ini memperlihatkan bahawa aktiviti pelanunan ini mula berevolusi dari masa ke semasa. Seterusnya kita akan melihat faktor berlaku kegiatan perlanunan. Rompakan dan rampasan barangan tanpa kebenaran politik di laut semakin meningkat apabila semakin banyak kuasa barat bertapak di Nusantara, seperti Sepanyol di Filipina, Belanda di Jawa dan Melaka. Kegiatan dan usaha-usaha barat untuk memonopoli perdagangan dan kuasa politik di rantau ini telah memperhebatkan lagi penjarahan. Justru, antara faktor menurut Raffles dengan yakin menyatakan bahawa orang Melayu menjadi lanun kerana tindakan Belanda yang menghalang mereka berdagang secara bebas. Terdapat juga laporan daripada pihak British sendiri yang mengatakan bahawa refer to the diary for record how the native attacked them and why they came away. The native reason for so doing they cannot determine, but apprehend it was the jealousy of being brought in subjection of the Makassar and Javas are the Dutch. Rute hasil penulisannya iaitu The Pirate Queen menyatakan bahawa punca yang menyebabkan orang Melayu beralih daripada kehidupan asal yang aman kepada aktiviti melanun adalah kerana kerakusan kuasa Eropah yang datang berdagang di kawasan Selat Melaka. Kedatangan orang barat ini khususnya pedagang Belanda telah menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan tradisional dengan pihak Cina. Perkara ini amat memberi kesan dan merugikan pihak tempatan kerana orang Cina bukan hanya berniaga malahan turut membekalkan tukang mahir dan rajin di kawasan pelabuhan maupun di jauh kawasan daratan. Selain itu, disebabkan kedatangan orang barat ini juga, sumber hutang menjadi kurang penting dan berlakunya susut nilai. Pihak Belanda turut menguasai hasil rempah ratus dengan begitu ketat dan hal ini dapat dilihat apabila mereka sanggup memusnahkan ladang-ladang pala dan cengkeh hanya kerana tidak mahu barangan tersebut berpindah tangan kepada pihak lain. Malahan pihak Belanda turut sering terlibat dengan hal ehwal pemerintahan tempatan sehingga memberi kesan buruk kepada institusi tempatan serta merosakkan perdagangan rakyat asal di Selat Melaka. Faktor seterusnya aktiviti pelanunan ini seolah-olah wujud kaitan antara kegiatan penjajah kolonialisme dengan proses penentangan masyarakat peribumi terhadapnya dan akhirnya menjadi salah satu faktor berlaku tindakan rompakan atau pelanunan termasuk di kawasan Selat Melaka. Tindakan lanun ini juga kemungkinan merupakan satu bentuk pemberontakan terhadap penjajahan kuasa asing. Lebih-lebih lagi kegiatan mereka kebiasaannya bersifat merampas dan merompak yang berlaku pada abad ke-18 Masihi. Dalam kata lain, perang gerila di laut atau yang ditafsir sebagai kegiatan pelanunan oleh kuasa barat akhirnya berkembang menjadi satu kebiasaan atau budaya kehidupan yang pastinya lebih menguntungkan dan lebih menarik daripada cara hidup mereka yang sebelumnya. Keganasan dan peras ugut yang dilakukan oleh Portugis dan Sepanyol serta perjanjian perdagangan berat sebelah yang dikenakan oleh VOC dan LAC ke atas raja dan pemerintah orang asli kawasan Selat juga merupakan faktor berlakunya kegiatan pelanunan. Penduduk asal di kawasan Selat Melaka memilih untuk menjadi lanun kerana perjanjian tidak pernah ditandatangani secara sukarela oleh kerajaan tempatan. Perjanjian ini terpaksa atau dipaksa tidak difahami sepenuhnya oleh penduduk tempatan. Dalam hal ini, kebanyakan kerajaan tempatan tidak mengambil serius akibat daripada perjanjian yang mereka tandatangani. Faktor terakhir yang dibincangkan adalah kerana pemerintah tempatan sendiri
kadang-kadang seolah-olah memberi keizinan kepada kegiatan lanun tersebut. Dalam surat Gubernur Jeneral di Clark kepada Sultan Muhammad Palembang yang bertarikh 17 Jun 1778, beliau menyatakan syak wasangka bahawa Sultan dan pembesar-pembesar Palembang juga turut terlibat dalam kegiatan penyeludupan yang bertentangan dengan klausa yang terkandung dalam perjanjian Palembang Belanda. Pada tahun 1775 dan 1776 Masihi, dapat disimpulkan bahawa faktor berlaku kegiatan lanun ini sendiri adalah disebabkan kehidupan sebilangan masyarakat di kawasan Selat Melaka yang mula tersepit kerana penguasaan kuasa barat. Mereka yang kehilangan mata pencarian telah memilih untuk bertindak agresif dengan merompak kapal-kapal pedagang yang melintasi Selat Melaka, lebih-lebih lagi kapal daripada pihak barat. Seterusnya adalah aktiviti jenayah yang melibatkan lanun. Yang pertama adalah merompak. Secara umumnya, merompakan merupakan salah satu aktiviti utama lanun ini. Kebiasaannya, lanun-lanun akan merompak kapal yang pulang daripada barat. Mereka akan menahan kapal dengan menaiki perahu kecil. Kegiatan merompak ini kian berleluasa di mana lanun ini dikatakan berasal daripada suku Ilanun ataupun Iranun. Kebiasaannya, barangan yang dirompak digunakan secara peribadi dan mereka turut menjual kembali barangan yang dirompak. Sekitar abad ke-15 munculnya perompak Cina. Mereka ini bertindak mengganggu pedagang-pedagang tempatan dan pedagang yang datang daripada kerajaan Ming. Aktiviti rompakan yang dilakukan oleh lanun ini telah memberikan kebimbangan khususnya kepada pedagang-pedagang tempatan di mana barangan-barangan mereka terancam dan berisiko untuk dicuri. Hal ini akan menyebabkan pedagang-pedagang ini mengalami kerugian yang besar. Aktiviti jenayah yang melibatkan lanun seterusnya adalah membunuh. Kebiasaannya, lanun-lanun ini akan menahan kapal-kapal dan menawan kapal-kapal yang melalui kawasan di sekitar Selat Melaka. Anak-anak kapal yang ditawan akan menghadapi pelbagai risiko, antaranya termasuklah dibunuh. Sebagaimana yang berlaku di Pulau Karimun, di mana terdapat beberapa anak-anak kapal telah dibunuh oleh lanun-lanun. Hal ini memperlihatkan lanun-lanun ini begitu kejam sekali. Hal ini kerana selain daripada merompak, mereka turut membunuh. Dan ini memberikan satu masalah yang besar khususnya kepada pedagang-pedagang di mana keselamatan mereka terancam. Selain daripada membunuh, mereka turut melakukan aktiviti menculik. Kebiasaannya, lanun-lanun ini akan datang ke kampung-kampung yang berhampiran di sekitar Selat Melaka dan mereka menggunakan kegiatan menculik ini bagi tujuan untuk mendapatkan hamba abdi. Apabila setibanya mereka di kampung-kampung berdekatan, mereka akan menyerang kampung tersebut dan menahan serta menculik penduduk-penduduk di sekitar kampung tersebut. Hamba abdi yang dimiliki oleh lanun-lanun ini turut dijual untuk memenuhi permintaan tenaga pekerja. Cabaran seterusnya adalah persaingan daripada pelabuhan serantau. Sejak dahulu lagi, wujud banyak pelabuhan-pelabuhan yang muncul di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah Nusantara. Antara pelabuhan yang mula berkembang dan mendapat tempat adalah pelabuhan di Sriwijaya, Aceh, Palembang, Siak, Borneo dan semestinya juga di Melaka. Kemunculan para pedagang di pelabuhan juga berdasarkan peredaran musim, zaman dan abad. Oleh itu, bagi melihat persaingan ini, kita akan meneliti kegagalan untuk bersaing ketika era Belanda. Sejak Belanda menguasai Melaka pada tahun 1641 Masihi, Belanda telah bercita-cita untuk memperoleh tapak yang mampu menguasai perdagangan yang menerangi benua kecil India dan tanah besar China. Namun cita-cita ini ditentang oleh kemajuan dan kecekapan bandar pelabuhan Riau di ibu kota Johor. Cabaran dan masalah ini juga diburukkan dengan penguasaan Batavia, sebuah kota pelabuhan dan pusat pentadbiran VOC di timur, yang juga tidak mahu melihat kedudukan dan hegemoninya dicabar oleh kedudukan dan kuasa pelabuhan kota Melaka. Batavia berfungsi sebagai pusat dan jaringan perdagangan VOC dan pusat pentadbirannya juga terletak sangat strategik dengan empayar kekuasaan yang dibentuk dan dirangka oleh Belanda. Akibatnya, Melaka hanya diberi hak dan kuasa yang sangat terhad, iaitu hanya sebuah garisan kecil untuk mengawal perdagangan melalui Selat Melaka yang mengawal laluan perkapalan antara timur dan barat. Oleh itu, Melaka ketika itu hanyalah muncul sebagai sebuah tempat kawalan Belanda
dan bukannya berfungsi sebagai pelabuhan bebas yang diberi hak penuh untuk meluaskan jaringan perdagangannya. Malahan, apa yang menjadikan pelabuhan di Selat Melaka semakin beruntung adalah kerana tumpuan dan perhatian khusus diberikan kepada pelabuhan di kota Batavia. Pelabuhan Melaka hidup dan bergerak hanya dalam bayangan kehebatan Batavia. Apa yang lebih memburukkan keadaan, dasar tidak sihat yang telah dibentuk oleh pucuk pimpinan VOC ini juga mendorong Governor Jeneral dan konsulnya menulis surat kepada Amsterdam sekitar tahun 1998. Mereka telah menyatakan rasa tidak puas hati mereka dengan mengatakan bahawa sejak awal lagi pelabuhan di Selat Melaka hanya berhak diberi kuasa untuk menjadi tempat penempatan daripada memainkan peranan utama sebagai pusat perdagangan. Governor Imhoff dalam laporannya yang ditulis pada tahun 1741 menghuraikan dan membandingkan peranan Melaka dengan Malabar yang dilaporkan sebagai bandar pelabuhan dan penempatan Belanda yang mengalami kerugian. Melaka juga dilaporkan sebagai bandar pelabuhan Belanda yang tidak menguntungkan. Melaka dikatakan hanya mampu membuat dagangan yang sangat kecil. Pelabuhan di Selat Melaka juga tidak mempunyai hubungan dan peranan yang penting untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan kerajaan wilayah dan tempatan. Jelaslah, sikap Belanda ketika itu yang boleh dikatakan sebagai menganaktirikan pelabuhan Selat Melaka ketika mereka sedang berkuasa telah menyebabkan pelabuhan ini merosot. Malahan, Belanda yang ketika itu lebih berminat untuk memfokuskan pelabuhan di Batavia juga menjadi faktor penting mengapa pelabuhan di Selat Melaka kalah dalam bersaing merebut pedagang luar. Okey, secara kesimpulan, pesisiran dalam konteks perdagangan alam Melayu merupakan kepentingan kepada semua masyarakat serta kerajaan-kerajaan yang wujud pada masa itu. Hal ini dikatakan demikian kerana perdagangan alam Melayu mempunyai beberapa faktor yang tersendiri yang menyebabkan ia menjadi salah satu pesisiran dan perairan yang paling berjaya di dunia. Sejarah telah membuktikan bahawa kerajaan yang membentuk dan mendirikan sebuah kerajaan telah menjadi teragung sejak zaman dahulu lagi kerana perdagangan merupakan aset penting dalam sektor ekonomi yang mampu menjalankan seluruh kegiatan perdagangan. Kedudukan yang strategik itu juga menjadikan beberapa pedagang yang mula membentuk sebuah komiti serta membina masyarakat baru di kawasan perdagangan alam Melayu. Kewujudan mereka ini juga membantu dalam mengukuhkan segala sistem pentadbiran dari segi dalaman serta luaran yang mampu menarik lebih ramai pedagang serta pelabuh yang datang ke Selat Melaka. Pembangunan yang moden ini juga dari segi perkapalan menjadi bukti bahawa kemajuan ini telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting kepada sektor ekonomi dalam konteks perdagangan serta memajukan industri perkapalan dengan bidang ilmu yang telah disediakan. Oleh itu, jelaslah bahawa kemajuan yang dicapai ini pada abad ke-18 menjadikan Selat Melaka merupakan perairan yang terpenting dan teragung pada masa dahulu. Sekian, terima kasih.